اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أمر ذي بال ولم يبدأ بحمد الله فهو أقطع. رواه الإمام أبو داود في سننه وقال إسناده حسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. ثم أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan para pimpinan surau kita, surau AQS yang mulia ini. Seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu dan seluruh jamaah yang istiqamah menunaikan perintah Allah secara berjamaah. Dan seterusnya, sudilah kiranya untuk mendengar satu dua perkara. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat di dalam kehidupan kita insya-Allah. Di antara banyaknya peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat, salah satu yang besar daripadanya adalah sewaktu Allah bertanya kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Allah menyebut pada ayat yang ke-116 di dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima pada juzuk yang ke-7. Muka suratnya 127. Kedudukan ayat ini di dalam mushaf adalah di sebelah kanan, pertengahan dan sedikit di atas. Allah Ta'ala menyebut, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, yaitu pada ketika Allah bertanya kepada Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, a anta qulta linnas, adakah kamu wahai Isa yang berkata, yang menyebut kepada seluruh manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Adakah kamu yang menyebut kepada manusia, wahai sekalian manusia, jadikan diriku dan ibuku sebagai sembahan kamu selain daripada Allah. Allah tanya ni Nabi Isa ketika mana peristiwa berlakunya hari kiamat. Dalam banyak-banyak peristiwa yang besar, salah satu Allah tanya, wahai Isa, anak kepada Maryam, adakah kamu menjadikan diri kamu dan ibu kamu sebut kepada manusia supaya sembah kamu dan ibu kamu selain daripada aku? Kata baginda Nabi Isa alaihi salatu wassalam, qala subhanak. Lalu dia berkata, maha suci kamu wahai Allah. Qala subhanak, maha suci kamu, yang mana ini merupakan kalimah tasbih, kan? Subhanallah, subhanallah, kalimah tasbih. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Jami' Sahih Muslim 3 zikir
subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setelah solat itu ada kelebihan dan fadail yang tersendiri yang Allah kurniakan. Salah satunya kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Kathir, ketika mana hamba-hamba Allah menyebut kalimah tiga ni, Allah gugurkan, Allah ampuni dosa-dosa kecil yang mereka lakukan pada saat mereka tidak meminta supaya dosa kecil itu diberikan keampunan. On the spot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Automatik dosa kecil itu diberi penghapusan oleh Allah, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Kathir. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidaklah aku berkata sesuatu yang bukan menjadi milikku atau hak aku sendiri. Dan pasti aku tidak akan sebutkan sedemikian. Bahkan kata Nabi Allah Isa, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau betul-betul aku sebut demikian, aku seru manusia supaya sembah aku dengan mak aku sendiri, maka demimu, wahai Allah, kamulah yang lebih mengetahui hakikat kebenaran di sebalik apa yang telah kamu tanyakan kepadaku. Kesimpulan daripada mukaddimah awal ini memberi erti yang cukup berharga kepada kita. Kalaulah baginda Nabi Allah Isa pun ditanya oleh Allah sedangkan beliau atau baginda adalah kekasihnya, masakan kita akan dibiarkan begitu sahaja melalui detik-detik yang sangat menakutkan, melainkan Allah juga akan bertanya kepada kita. Semoga ia memberi kesan yang positif, kita melakukan sesuai dengan suruhan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita menjauhi larangan dan tegahannya, insya-Allah. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berhajat untuk menyambung perkongsian kita pada kuliah yang lepas, iaitu berkenaan dengan kisah ataupun peristiwa ketika berlakunya peperangan Hunain. Kalau kita boleh recap sedikit, peperangan Hunain yang berlaku pada tahun 8 Hijrah ini, antara sebab yang besar adalah orang-orang musyrik. Mereka tidak boleh menerima hakikat. Ada dua tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh, yang lawan Muhammad habis-habisan bertahun-tahun, yang mempersembahkan seluruh usia mereka untuk memerangi Muhammad. Akhirnya di hujung-hujung, di waktu usia mereka sudah tua, mereka ikut agama Muhammad. Pertama namanya Abu Sufyan. Bukan nama yang kecil dalam tinta sirah, cukup besar. Yang anaknya cukup popular, terpalit fitnah yang cukup banyak, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bahkan kalau kita search, kita cari dalam carian Google tu, type nama Muawiyah, 10, 11, 12 carian kita yang pertama tu, semua cerita tentang jahatnya Muawiyah. Dahsyatnya perilaku, kejahatan yang dia lakukan, kezaliman yang dia buat. Cukup besar fitnah ke atas dia. Sedangkan anak kepada Abu Sufyan ni, yang bernama Muawiyah, dia ni sahabat baginda. Kata Al-Hafidh Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar Al-A'lamun Nubala, sekurang-kurang Muawiyah sempat meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW sejumlah 163 buah. Dan dia merupakan khalifah Islam pertama bagi kerajaan Bani Umayyah.
khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah, anak kepada Abu Sufyan. Kemudian dia juga merupakan panglima armada laut pertama di dalam sejarah. Apabila berlakunya peperangan di tengah lautan, kepulauan Mediterranean. Riwayat daripada Ummu Haram dan beberapa riwayat yang lain seperti mana yang direkodkan oleh Abu Daud. Laki-laki yang baginda maksudkan akan menjadi Ra'isu fil bahari, ketua di atas lautan. Aku melihat manusia menjulang seorang laki-laki pada waktu itu, yusamma Muawiyah. Allahu Akbar. Abu Sufyan, ketika dia memeluk Islam, orang-orang Islam bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah punca, apakah sebab kamu lawan Muhammad ni habis-habisan? Seluruh kehidupan usia kamu persembahkan untuk lawan Muhammad. Dan akhirnya kamu ikut Muhammad ketika mana peristiwa Fathul Makkah Al-Mukarramah. Kata Abu Sufyan, demi Allah aku berperang dengan Muhammad hanyalah satu sebab. Apabila dia mengajak untuk menyembah Allah, meninggalkan agama nenek moyang aku, di situ maruah aku sangat tercabar. Orang Arab ni dia ada prinsip yang besar. Dia ada proud of dignity. Megahnya pada maruah. Yang dimaksudkan proud of dignity itu kepercayaan yang dia pegang. Superstitious and belief. Yang dia pegang betul-betul kepercayaan. Walaupun karut-marut dia pegang. Kerana itulah pegangan nenek moyang dia. Tiba-tiba datang Muhammad ni entah dari mana. Mengajak supaya tinggal agama nenek moyang ni. Ikut dia sembah Allah Ta'ala. Yang kita tidak nampak. Tapi kalau ceritalah peribadi Muhammad, akhlak, perilaku, perbuatan Muhammad ni, وَذَلِكَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَلَيْسَ أَحَدًا أَصْلَحَ مِنْهُ أَوْ أَحْسَنَ مِنْهُ. Cuma kalau cerita tentang peribadi Muhammad itu secara peribadi, Muhammad ni dialah laki-laki yang paling saleh yang aku pernah kenal. Dan tidak ada manusia boleh mengatasi kesalehan Muhammad. Bahkan tidak akan ada orang yang lebih baik daripada Muhammad. Dahsyat. Tokoh yang kedua, Suhail ibnu Amr. Dia merupakan jagoan ataupun penunggang kuda terbaik orang-orang musyrik. Dan apabila dia memacu kuda, sambil kuda yang dipacu dia boleh panah. Dan panahan dia mesti kena pada sasaran yang ditujukan. Sehingga ada sebahagian ahli siyar, mereka menyebut, idza qawthaini aw thalath. Kalaulah Suhail ibnu Amr, dia tarik dua atau tiga sekali, anak panah dari busar panah. Apabila dilepaskan, ketiga-tiga anak panah itu mesti shoot on target. Mesti kena. Watak Suhail ibnu Amr di dalam orang-orang Islam, sahabat baginda yang sama sebiji cara dia adalah Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah ni perangai dia sama sebiji Suhail ibnu Amr dari sudut kepakaran pacu kuda dan memanah. Cuma Abu Talhah dia berperang melalui tentera-tentera Islam. Suhail berada di suku Quraisy, suku musyrik. Allah Ta'ala takdirkan dua figura hebat ni yang cukup berpengaruh tiba-tiba memeluk Islam dalam peristiwa Fathul Makkah. Menyirak darah orang-orang musyrik kerana kepala-kepala mereka ikut Muhammad. Perasaan membuak-buak, tidak puas hati, ingin balas dendam, nak reveal balik apa yang telah berlaku.
berlakulah peristiwa di Wadi Hunain. Lokasi ini, ayah-ayah, ibu-ibu yang pernah pergi ke Makkah, Wadi Hunain dia terletak pada kilometer 26 Syari' Taif. Dari Makkah menuju ke Taif tu 87 kilometer lebih. Pada kilometer 26 akan sampai di wadi, satu lembah. As-Sahara dia ada lembah. Jalan tu dia akan menurun sikit. Di situ namanya Wadi Hunain. Lembah Hunain. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khususnya ayat yang ke-25 di dalam surah At-Taubah, surah ke-9, juzuk 10. Surat 190 kan. Allah Ta'ala menyatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatina kathira. Kami telah pun memberi pertolongan kepada tentera-tentera Islam dalam banyak siri-siri peperangan. Wa yawma Hunain, termasuklah hari ketika mana berlakunya peperangan Hunain ini. Idh a'jabatkum kathratukum, sebahagian tentera Islam mereka rasa takjub dengan jumlah mereka ramai menyertai peperangan Hunain. Ya, ramai sungguh. Di dalam sirah Ibn Hisham menyebut sekurang-kurang tentera Islam di medan Hunain jumlahnya 12,000 orang. 12,000. Peristiwa ketika mana berlakunya Badar Al-Kubra 6 tahun sebelum daripada itu. Berapa orang menyertai Badar? 300. 310. 312. 313. Tentera Islam 300 pada waktu itu atau lebih sedikit, yang tidak punya kelengkapan ketenteraan, yang bukan ahli di dalam medan peperangan, yang belum ada pengalaman formal, lawan berapa orang? 1,000. 1,300 lawan 1,000. Ibarat seorang kena lawan 3 orang. Seorang tentera Islam yang tak ada pengalaman, ketenteraan pun tak hebat, kemudian alat-alatan pun tak cukup, kemudian bukan ahli pula, seorang lawan 3. 3 pula. Kesemua mereka ni pasukan elit tentera musyrik. Ahli-ahli pemanah di kalangan mereka ratusan orang. Bahkan pemacu kuda cukup laju. 300 nak lawan 1,000. Memang dok. Dok pun kena lawan juga. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ke, walaqad nasarakumullah, kami yang telah memberikan pertolongan kepada tentera Badar pada waktu itu. Wa antum adhillah, dalam keadaan kamu semua sudah berputus asa dengan pertolongan. Sekali lagi Allah ulang. Setelah 6 tahun Allah ulang sekali lagi. Wa yawma Hunain, pada hari peperangan ini. Idh a'jabatkum kathratukum, di kalangan kamu rasa bangga, rasa megah, rasa tak kalah dah kita ni. Ramai 12 orang tentera. Falan tughni ankum syai'a, sedikit pun tidak memberi manfaat kepada kamu. Di mana maksud ketika mana Allah menyatakan sedikit pun tidak memberi manfaat? Apabila tentera Islam ni ada 2 kelompok. Pertama Muhajir, yang kedua Ansar. Lawan tentera musyrik ada 2 kelompok. Pertama Hawazin, yang kedua Thaqif. Hawazin dan juga Thaqif, strategi mereka cukup luar biasa. Dekat-dekat tentera Islam nak sampai di Wadi Hunain, mereka serang hendak. Rempuh on the spot. Belum sempat tentera Islam mempersiapsiagakan alatan mereka, kena rempuh dah. Sebahagian dipanah dah, mati. Waktu itu di dalam Siyar A'lam An-Nubala, ketika menyebut tentang peristiwa yang dahsyat ini, termasuk sirah Ibn Hisham,
Al-Waqidi juga menyatakan dengan riwayat yang sama. Bertempiaran tentera Islam lari dari medan tu, menyelamatkan diri, lari 12,000 lagi. Yabqa fi hadzal wadi, yang tinggal duduk di lembah tu 10 orang sahaja tak lari. Bayang 12,000 ramai 12,000, nisbah tentera Badar 300 orang, jauh sangat-sangat. 300 dengan 1,000 tu jauh dah. 300 dengan 12,000 sangat jauh. Habis lari menyelamatkan diri. Yang duduk di medan itu pada waktu tu hak tak lari 10 orang. Walaysa akthar min dhalik, dan tidak lebih daripada 10. Umar, Ali, Khalid ibn al-Walid, Rasulullah sendiri, beberapa sahabat lain tak lari. Baginda perintahkan Ali radhiyallahu an, panggil balik tentera kita, panggil balik. Barulah tentera-tentera itu datang kembali. Di sini Allah ajarkan jumlah yang ramai sedikit tidak memberi manfaat kepada kamu. Allahu Akbar. Sebab itu Allah mulakan dengan laqad nasarakumullah, bukan qad, laqad. Huruf qasam bukan satu, Allah Ta'ala guna dua. Lam satu, qad satu. Dua-dua Allah Ta'ala letak sekali. Laqad, demi itu satu, sesungguhnya itu satu. Maksudnya yang kamu menang dalam peristiwa Hunain bukan sebab jumlah kamu ramai. Kamilah, kata Allah, yang memberi bantuan kepada kamu. Ingat. Bahkan yang lebih hebat, kata Allah, wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Lari dalam medan peperangan, khususnya menyelamatkan diri itu, bumi yang terbentang luas untuk kamu menjadi sempit untuk kamu lari. Ayat ni dia bukan hanya nak cerita di sebalik peristiwa tu, tapi nak tunjuk betapa besarnya pergantungan seseorang hamba itu kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Rom dengan hebatnya ketenteraan itu pun digulingkan. Bagaimana Parsi dengan megahnya angkatan tentera musnah habis. Bagaimana kota Konstantinopel yang dibuka oleh Amirul Mukminin, yang pada akal manusia mustahil untuk kota itu dibuka daripada jajahan takluk orang-orang yang tidak beriman. Ada nasyid yang lama, syair Arab yang lama. Orang-orang Palestin mereka menyanyikan, melagukan, Aina Umar, Aina Umar, nahnu nantadhiruk. Di mana Umar, di mana Umar? Sesungguhnya kami sedang ataupun kami sangat merindui, kami sedang atau kami sangat berhajat semoga kamu datang kepada kami. Tidakkah sampai kepada kamu berita tentang kami? Aina Umar, Aina Umar. Kenapa disebut demikian? Kerana jasa yang besar Umar. Tetapi dia sendiri, bukan pakaian hebat, bukan kebesaran yang didambakan, Allah izin untuk membuka kota Konstantinopel. Walaupun jumlah yang ramai, belum tentu menang selagi mana Allah tidak memberi keizinan. Akhirnya peperangan ini menanglah. Di sebalik peperangan ini yang kita sebutkan pada pengajian lalu, antara harta ghanimah yang sangat banyak dan cukup lumayan, sahabat bahkan tidak pernah melihat harta sebanyak itu. Dan sahabat pada waktu itu, khususnya orang-orang Ansar, mereka dilema untuk memilih antara memilih baginda atau memilih harta rampasan perang yang banyak. Nanti kita letak diri kita dalam situasi ini. Di mana kedudukan kita? Apabila ada 24,000 ekor unta baginda bagi kepada orang-orang muhajir, baginda tak bagi kepada tentera Ansar.
apabila ada 40,000 ekor kambing, kesemua baginda bagi 40,000 kepada tentera Muhajir. Seekor pun baginda tak bagi kepada tentera Ansar. Apabila ada 6,000 tawanan perang, seorang pun tidak diberikan kepada Ansar. 6,000 itu diberikan kepada Muhajir. Apabila ada 4,000 auqiyah perak. Wallahu alam, saya tidak mengetahui dengan tepat. Satu auqiyah perak atau 1 dinar emas, nilai 1 dinar emas ni sekurang-kurang 27,000 ringgit Malaysia atau 27,800. 1 dinar emas. 1 auqiyah perak 15,740. 1 auqiyah perak hari ni 15,740 ringgit Malaysia. Kalau kali 15,740 kali 4,000. Berapa nilai dia? Jutaan lah. Itu auqiyah perak. Hak mula-mula tadi 24,000 ekor unta. Seekor unta 13,000, 15,000 tak lari lah ni. 13,000 lah ambil paling sedikit wak. Kali 24,000. Berapa nilai unta? Jutaan juga. Kambing 40,000. Seekor kambing akikah berapa? 1,200. Kita 2 kali bayar. 900 sekali. Lepas majlis 900 sekali. Seekor. Seekor tu pun istighfar 1,000 kali nak bayar. Wih, 1,000 lebih tu seekor kali 40,000. Berapa juta? 6,000 tawanan perang. 6,000 bukan orang. Semua baginda pagi kepada Muhajir. Tentera Ansar putih mata tengok saja. Kita letak diri kita di dalam situasi tentera Ansar. Kita letak di situ. Ketika ada orang-orang Ansar menyebut, pedang-pedang kami dibasahi darah orang lain yang mendapat habuan. Rasulullah bertemu dengan ahli keluarga dia, kerabat-kerabat dia. Baginda tinggalkan kita, baginda lupa kepada kita. Kita letak diri kita pada situasi yang sama, kita juga akan menyebut perkara yang sama. Ya, pedang aku yang dibasahi darah, nyawa jadi taruhan, orang lain dapat habuan. Bukan setakat harta yang jadi taruhan di medan peperangan, bukan setakat harta, nyawa. Pasukan keselamatan, pakaian beruniform, ada pistol pinggang sekalipun, nyawa galang ganti tu. 2, sama ada dia tembak orang atau dia kena tembak. Maksudnya nyawa jadi taruhan. Sehingga sampai kan ke telinga Sa'ad ibn Ubadah. Orang-orang bercerita tentang tak puas hati, rasa galak, rasa tak syok dan sebagainya. Cara baginda bagi ni berat sebelah, tak adil. Sampai ke telinga Sa'ad ibn Ubadah kan, yang dia sampaikan kepada baginda. Inna hadzal hayy minal ansar qad wajadu alayka fi anfusihim lima sana'at fi hadzal faid alladhi asabt. Ya Rasulullah, orang-orang Madinah, mereka rasa tak puas hati dengan cara Rasulullah membahagi-bahagikan harta. Qasamta ila qaumika wa ataita izaman ila qaba'ilil Arab. Bahkan kamu bagi banyak kepada kerabat-kerabat pembesar-pembesar Arab. Kamu tak bagi sedikit pun kepada orang-orang Ansar. Apa yang baginda buat? Baginda tanya Sa'ad tak? Aina anta fi dhalika ya Sa'ad? Kamu pula rasa macam mana? Apa perasaan kamu? Apa yang kamu rasa? Ya Rasulullah, wa ma ana illa mru'un min qaumi. Aku hanyalah salah seorang daripada kerabat aku sahaja. Sebagaimana orang-orang Madinah, mereka merasai sesuatu yang seperti itu, sebagaimana itulah apa yang aku rasa.
baginda buat, kumpulkan seluruh penduduk-penduduk Ansar yang ada pada waktu itu, orang-orang muhajir, ukhruju, keluar kamu. Ada kata-kata hebat. Ketika baginda SAW minta supaya semua tentera-tentera muhajir ini keluar dari lembah Hunain, hanya tentera Madinah, tentera Ansar sahaja duduk di situ. Baginda memulakan khutbah memuji Allah Jalla wa'ala. Kemudian baginda tanya kepada tentera-tentera Ansar, ma syai'un balagatni ankum wajidatun wajidtumuha fi anfusikum. Berita apakah yang telah sampai ke telinga aku ni tentang ketidakpuashatian kamu terhadap cara aku memberikan harta kepada sebahagian dalam kalangan kamu. Senyap orang-orang Madinah, tentera-tentera Islam tunduk kepala mereka, seorang pun tak angkat. Nabi tanya, perasaan tidak puas hati apakah yang telah kamu rasakan sehingga sampai ke telingaku? Rasulullah menyebut, ya ma'syaral ansar, alam atikum dulalan fahadakumullahu bi wa'alatan fa'aghnakumullahu bi wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Sehingga ada sebahagian ulama mengatakan bahawa ketika baginda sebut kata-kata seperti ini, ihtamarrat ainah, mata baginda cukup merah. Wahai orang-orang Ansar, tidakkah sewaktu aku datang kepada kamu dahulu, kamu dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kamu? Tidakkah dahulu ketika aku datang kepada kamu, kamu tidak ada apa-apa, Allah memberi kekayaan kepada kamu? Tidakkah dahulu ketika mana aku datang kepada kamu, kamu saling bermusuh-musuhan antara satu sama lain? Allah lah yang telah mendamaikan kedua jantung hati kamu. Senyap orang-orang Ansar, senyap, tak kata apa-apa pun. Ajibuni ya Ansar, ajibuni. Jawab kepada aku orang-orang Ansar, jawab. Di mana tidak puas hati kamu? Kalau kita letak kita dalam situasi tu orang Madinah, kita nak jawab apa pada Nabi? Tak ada sungguh Nabi. Tak kira aku saya boleh seka. Kalau pok kita jawab sungguh. Tambah-tambah kan payah jarah. Sarjana utama, bukan setakat suruh jawab, tak suruh pun dia jawab. 6,000 boh. Takkan tak boleh bagi seorang. Di rumah pun baju lambat lagi nak basuh tu, ada seorang muda sikit nak basuh. Kambing-kambing lah ni pun harga mahal bagilah 2-3 ekor. Bahasa mudah kita. Seorang pun tak jawab. Ajibuni ya Ansar, ajibuni. Jawab kepada aku orang Ansar. Aku nak dengar, jawab pada aku. Kata orang-orang Ansar, ya Rasulullah, bimadha nujibuka ya Rasulullah. Dengan apa kami nak jawab kepada kamu ni? Bimadha nujibuka ya Rasulullah. Dengan apa kami nak jawab? Allahu wa rasuluhu aman wa afdal. Bahkan Allah dan Rasulnya lah keamanan dan kurniaan yang cukup besar untuk kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awajadtumu alayya fi anfusikum fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Telah sampai kepada aku bahawa kamu tidak puas hati tentang cara aku berikan harta rampasan perang ini kepada sebahagian dalam kalangan kamu. Aku berikan kepada mereka, ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Semoga yang belum atau semoga yang baru masuk Islam ni, apabila ada harta bagi mereka,
Mereka rasa lunak dengan agama ini, menguatkan lagi pergantungan mereka terhadap agama ni. Tetapi untuk kamu semua, wawakaltukum ila islamikum, untuk kamu aku serahkan agama ini kepada agama kamu sendiri, kepada Islam yang telah kamu anuti. Kamu tidak perlu kepada harta ini untuk menyokong Islam. Sebaliknya mereka perlu kepada harta itu untuk lunak hati dengan Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi kata-kata, ya ma'syaral ansar, atardawna an yadhhaban nas bi syatin wa ba'irin wa tarji'una bi rasulillah fi rihalikum. Wahai sekalian orang-orang Ansar, tidakkah kamu meredai ketika kamu melihat orang-orang membawa balik binatang-binatang mereka, unta mereka, kambing mereka ke tempat kediaman mereka, sedangkan kamu membawa pulang ke tempat tinggal kamu, Rasulullah. Wa tarji'una bi Rasulillah fi rihalikum. Mereka bawa balik harta banyak, ya banyak. Tapi kamu semua membawa diriku balik bersama dengan kamu. Atardawna fi dhalik. Tidakkah kamu meredai urusan seperti itu? Menangis orang-orang Ansar. Ya ma'syaral ansar, fawalladhi nafsu Muhammad biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad itu berada di dalam genggaman dia, lama yanqalibuna bihi khairan mimman yanqalibun. Demi Allah, tidaklah apa yang mereka bawa balik ke rumah mereka itu lebih baik daripada apa yang kamu bawa balik ke rumah kamu. Aku tidak berikan harta kepada kamu, tetapi aku memberikan diriku kepada kamu. Ya ma'syaral ansar, law salakan nasu sya'ban wa salakal ansaru sya'ban la salaka sya'baru ansar. Kalaulah ada dua lorong yang berbeza, satu dilalui oleh manusia, lorong kedua dilalui oleh orang-orang Ansar, lorong itulah yang akan aku pilih untuk aku lalui. Allahumma arham ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'ul ansar. Ya Allah, rahmatilah seluruh orang-orang Ansar ini, anak-anak bagi keturunan ini dan seluruh zuriat keturunan dia. Kesimpulan, peristiwa ini tak ada kaitan pun dengan kita, bukan kita orang masuk. Pengajaran yang besar. Pertama, masuk dalam medan peperangan bukan kerana ramainya menentukan kemenangan, pergantungan kepada Allah. Yang kedua, harta tu memang banyak, tetapi adakah harta itu lebih baik daripada Rasulullah? Dan yang ketiga, baginda ingin mengajar kepada orang-orang yang sudah lama mengikuti dakwah baginda ni, supaya jangan jadikan harta itu sebagai keutamaan. Sebaliknya, jalan yang telah aku tunjuk kepada kamu, Allah akan rezeki harta itu akan datang kepada kamu. Semoga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang berusaha sedikit sebanyak untuk mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula menjadikan harta ini sebagai keutamaan yang mutlak dalam kehidupan kita. Semoga pergantungan kepada Allah itu, Allah juga akan datangkan harta yang penuh keberkatan kepada kita, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan, insya-Allah. Kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.